Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Ahmad Munir bin Ishaq, Setiausaha Majlis Bandar Ipoh. Yang berusaha Puan Hajah Saidatul Akmal binti Jamaluddin, Tolong kanan kewangan, pengarah kanan kewangan. Saya alu-alukan, saya muliakan yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, penceramah kita pada pagi ini. Pengarah-pengarah kanan, ketua-ketua jabatan dan tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ramadan al-Mubarak. Jadi kita terlebih dahulu kita memanjatkan kesyukuran kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ini untuk kita menerusi slot motivasi pagi yang akan disampaikan oleh penceramah kita sebentar lagi. Dan apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Jadi sedar tak sedar dah 5 Ramadan kita pada hari ini. Ya. Jadi insya-Allah semoga kita dapat menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan ini dengan tenang dan memenuhi tuntutan sebagai orang-orang yang berpuasa. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program ini adalah merupakan program anjuran Radio TV MBI dengan kerjasama Unit Integriti Majlis Bandar Ipoh. Dan seperti biasa, slot motivasi pagi ini akan berlangsung selama 1 jam, yang mana konsepnya kita adalah terdiri daripada 2 sesi, iaitu sesi yang pertama adalah sesi ceramah oleh yang berbahagia Datuk Ustaz, dan seterusnya saya akan buka kepada sesi kedua, iaitu sesi soal jawab. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berjaya atau memenuhi Dewan Azlan yang mulia ini. Dan bagi yang mana-mana anggota yang tidak dapat menyaksikan secara bersemuka, bolehlah mengikuti di FB Live Majlis Bandaraya Ipoh. Dan penyertaan anggota akan dikira sebagai kursus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu bagi menempani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan ini, kita sedia maklum terdapat pelbagai ujian dan rintangan yang perlu dihadapi oleh kita sebagai umat Islam. Walau bagaimanapun, cuba kita tanya diri kita sendiri, adakah kita benar-benar dapat memenuhi tuntutan sebagaimana orang-orang yang berpuasa? Jadi selari dan selaras dengan tajuk motivasi kita pada pagi ini, ibadah puasa, berintegritikah kita? Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan yang berbahagia Datuk Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara Effendi, pada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah. Dalam ayat yang dibacakan tadi, maknanya dibacakan oleh tuan moderator, diwajibkan pada kita puasa seperti mana telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum daripada kita. Jadi macam mana puasa orang dulu-dulu? Allah kata seperti mana telah diwajibkan kepada orang sebelum daripada kamu. Maknanya orang dulu-dulu pun puasa juga. Persoalan dia, mereka puasa macam mana? Ada yang berpuasa setengah tahun. Hari puasa, hari ini buka, besok puasa, besok buka. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari makan. Itu puasa orang dulu-dulu. Ada yang puasa 3 hari dalam sebulan. Dia ambil daripada 14, 15, 16 hari bulan.
Ada yang berpuasa pada awal bulan, pertengahan bulan. Ini puasa zaman orang dulu-dulu. Begitu buat sampai Nabi Ayub alaihi salam yang sakit tu pun puasa. Zaman dulu. Bila datang zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi sebulan Ramadan untuk berpuasa. Dan diberikan kelonggaran kepada umat Islam, kalau sakit boleh berbuka dan ganti pada hari yang lain. Ini keistimewaan yang Allah bagi pada Nabi Muhammad, tempiahnya dapat dekat kita juga. Sebab tu kita kena bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bagi kelapangan. Walaupun kita ni berpuasa diwajibkan, tapi kalau uzur, kalau sakit, kalau musafir, maka diharuskan berbuka dan menggantikan pada hari-hari yang lain. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya nak sebutkan pada pagi ini satu perkataan yang Nabi pesan kepada kita. Perkataan itu ialah, ayat itu ialah, inni shaim. Inni shaim. Sesungguhnya aku berpuasa. Bahasa kita orang Ipoh ni, aku puasa. Gitu je lah. Kalau ikutnya, inni tu sesungguhnya aku. Shaim, berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Bahasa kita, aku puasa. Ini satu perkataan yang melambangkan integriti kita. Kalau kita tengok sembahyang, Allah Ta'ala sebut, innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Maknanya dengan sembahyang tu, dia takkan buat benda jahat dan dia takkan buat benda mungkar. Puasa tu apa? Inni shaim, aku puasa. Maka orang yang puasa, dia sentiasa jaga puasa dia. Bila dia nak buat benda tak elok, dia akan cakap, aku puasa. Dia nak marah pun dia akan cakap, aku puasa. Dia nak tengok benda haram pun, aku puasa. Dia nak ambil rasuah pun dia sebut, aku puasa, aku tak boleh buat. Nampak tak tuan-tuan? Nabi sebut kepada kita satu perkataan yang menjadikan kita ni baik sepanjang masa. Inni shaim, aku takkan langgar peraturan ni. Peraturan apa? Aku puasa. Aku takut pahala aku hilang. Aku takut pahala aku tak ada. Aku takut pahala puasa aku ni Allah tak kira. Nabi sebut, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa, dia hanya dapat lapar dan dahaga, letih saja. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, tak lepas daripada takut. Takut. Ada orang yang takut dengan alat penimbang. Selalunya orang perempuan. Ada alat penimbang, sepak terajang sampai. Abang jangan masuk dalam rumah benda ni abang. Dia tak suka. Dia takut dengan kegemukan. Okey. Ada orang yang takut dengan cukai, lembaga hasil. Oh, dia mari surat lembaga hasil, dia kacau pula dah. Takut juga. Ada orang yang takut bercerai. Takut bercerai. Ada yang takut suami dia menikah lain. Takut. Ada orang yang takut miskin. Ada orang yang takut sakit. Ada yang takut hantu. Pejabat manakah saya pergi? Dia kata, Ustaz, mesin photostat duduk berjalan sendiri, Ustaz. Kami tak berani tunggu, Ustaz. Pukul 5 kami cabut, Ustaz. Tak ada nak buat kerja lebih, Ustaz. Duduk berjalan sendiri tu. Tan. DBI kak benda kak. Ada pejabat SSP lu minta selesaikan masalah mesin photostat. Saya kata biar pilah. Dia pun nak main kat photostat. Biar pilah dia. Zaman dia dulu tak ada. Zaman kita ni baru ada mesin photostat. Lapa dia pun nak photostat juga. Baik, dalam banyak-banyak takut, tak payahlah. Tak payah takut lah. Tak payah takut dengan hantu, biarlah. Kita berkongsi alam dengan dia orang. Apa takut?
Kita berkongsi alam dengan dia orang. Dunia ni bukan kita je duduk. Binatang ada duduk, malaikat ada duduk, jin ada duduk, setan ada duduk, manusia ada duduk, hantu pun kongsi sekali. Pendek kata, kalau bertemu, itu biasa. Tak payah takut biar. Dan dia bila kita takut, lagi dia suka. Buat bodoh. Boleh gurau-gurau dengan dia. Kau nak main ke mesin photostat ke apa lentak kau. Tapi kalau rosak, siap kau. Cakap macam tu kat dia. Nanti orang tuduh aku pula pergi rosak mesin photostat ni. Padahal kamu main ni. Dah. Susah, takut. Takut lembaga hasil pergi jumpa pegawai dia lah. Bincang, macam mana ni. Dah. Takut nak bercerai. Jodoh ustaz. Kita nak selamatkan rumah tangga macam mana. Kadang-kadang bercerai itu menyelesaikan masalah. Selama ni hidup tak seronok, duduk dalam rumah tak bercakap, berlakon depan pak mertua, daripada pak mak berlakon. Depan orang tua kita nampak kita mesra. Balik orang tua ke rumah dia orang, balik perang dingin balik. Sampai bila nak macam tu? Cerai tu menyelesaikan masalah. Takut suami menikah lain, lantak dia lah ustaz, boleh saya rehat. Selama ni dia bela dia. Dia nak pergi rumah bini muda dia, lantak lah ustaz, saya bela badan saya pula. Hidup kita sempoi. Tapi dua benda yang kita kena takut. Dua benda ni kena takut sungguh-sungguh. Apa dia? Takut amalan kita tidak sah. Kalau tak sah, macam mana nak menghadap Tuhan? Puasa tak sah, sembahyang tak sah, haji tak sah, wuduk tak sah, mandi junub tak sah. Ada orang mandi junub dekat rumah teres tu, kolah kecil dalam bilik mandi dia tu, kecil kolah tu. Itu tempat dia mandi junub bertahun-tahun, anak sampai 4-5 orang. Mana sah orang mandi tu bang? Air tu kecil, tak sampai 2 kolah bang. Dengan anak mandi situ, akak mandi situ, dah jadi mustakmal dah air tu. Abang kena mandi air pada atas tu, direct pipe. Ustaz tahu ustaz. Anak dah 6 bang. Bila abang mandi junub tak sah, semua ibadat tak sah. Yang ni yang kita kena takut. Sebab kita nak menghadap Tuhan, kita nak bawa amalan. Bila sampai di hari kiamat, mana semayang saya? Nak semayang apa kamu semayang? Tak ada tomak ninah. Tomak ninah tu apa ustaz? Tonton balik, buka video YouTube. Semayang di negara seberang. Semayang terawih sekarang ni. Tiap-tiap hari keluar. Sampai malaikat pun tak tahu, tak sempat nak catit. Cepat gila semayang. Allahu Akbar, Allah Ta'ala. Ahad. Astaghfirullahalazim. 10 minit habis. 20 rakaat. Allahu Akbar. Tomak ninah tak ada. Kita di Malaysia jangan buat macam tu. Akak-akak jangan buat. Sembahyang elok-elok. Tak sah, tak ada tomak ninah. Yang kedua, amalan kita yang kita takut ialah amalan tidak diterima. Tadi kita takut amalan tak sah. Pasal apa tak sah? Banyak sebab lah. Kita siang ikan. Ikan tu bersisik. Melekat dekat tempat anggota wuduk. Melekat dekat tapak kaki. Kita tak perasan pun melekat. Sisik tu menghalang air sampai. Tak sah wuduk kita. Yang tu takut tidak sah. Kerana apa? Kerana menatang tu. Akak-akak yang duk kerja dengan liquid paper ni. Tutek kena padang ni padang sini, kadang terkena ni. Habis kita sembahyang baru kita nampak, ya Allah, ada cat liquid paper dah pula. Kira halal lah. Mana boleh halal kau kena ulang balik sembahyang. Yang kedua yang kita kena takut ialah amalan kita tak diterima. Sah tak diterima. Tak diterima tu sebab apa ustaz? Tergantung di awang-awangan, tak naik sampai ke langit pun. Kenapa? Ada masalah. Masalah apa? Masalah dia integriti.
Ini masalah penting. Macam mana Allah nak terima puasa awak? Awak ada ngumpat orang sebelah. Macam mana Allah nak terima puasa kita? Awak ada haka pada mak bapak awak. Macam mana Allah nak terima amalan puasa kita? Kita lawan suami kita. Macam mana Allah nak terima puasa awak? Awak berlaku zalim pada isteri awak. Sebab itu bila sebut inni saim, dia menjadikan kita orang baik. Sebab aku nak jaga pahala puasa aku. Dia pergi pasal Ramadan pun dia pergi sekejap. Dia tak tawaf dekat stadium. Ini nak beli roti john berjam. Pergi kat Medan Gopeng, sa'i, pusing 7 kali. Tu nama dia sa'i. Pergi kat stadium tu bulat pula. Oh, tu nama dia tawaf. Tak apa benda dia tawaf. Dia fikir. Yang datang ke pasar Ramadan ni bukan setakat orang Islam, orang tak Islam pun datang. Yang pakai skirt. Tak tengok macam bazir pula. Bila dah tengok, membazir pahala. Inni saim, aku puasa. Begitulah tuan-tuan. Kita kerja di Dewan Bandaraya ni. Dari 8 jam sampai 5. Berapa ramai yang puasa-puasa tapi tuang kerja. Puasa-puasa tapi cilok dalam kerja dia. Puasa-puasa tapi menipu dalam kerja dia. Dia tak mengamalkan satu yang disebut oleh Nabi tadi. Inni saim, aku puasa. Aku kena jujur dalam pekerjaan aku. Aku kena ikhlas dalam pekerjaan aku. Aku kena amanah dalam pekerjaan aku. Sebab apa? Inni saim, aku puasa. Jadi kalau kita menghayati perkataan inni saim, aku puasa, kita mesti jadi orang baik. Sebab kita nak jaga puasa kita, amalan kita, supaya Allah terima puasa kita. Itulah yang saya nak sebut pada pagi ini. Satu perkataan yang kita kena pegang. Nama dia apa? Inni saim. Bila nak buat benda jahatnya, inni saim. Saya balik ke pejabat masing-masing, apa Ustaz Kasim cakap? Inni saim. Apa tu ya? Aku berpuasa. Jadi insya-Allah kita tak buat maksiat. Sebab apa? Aku puasa. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang bagi Datuk Ustaz atas perkongsian dan juga penerangan yang diberikan sebentar tadi. Jadi seperti yang bagi Datuk maklumkan tadi, berkenaan dengan puasa kita, iaitu haruslah mempunyai nilai-nilai integriti. Yang mana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, definisi integriti itu juga memberi maksud, iaitu sesuatu perbuatan dan tindakan yang merangkumi nilai-nilai murni seperti jujur, amanah, bertanggungjawab dan sebagainya. Jadi selari dengan tuntutan ibadah puasa kita. Seperti yang penceramah maklumkan tadi, mungkin kita hanya berpuasa, tetapi at the end, pada penghujungnya hanya mendapat puasa lapar dan dahaga. Jadi semoga kita tidak tergolong dalam golongan-golongan tersebut. Jadi terima kasih atas penerangan dan pencerahan yang begitu bernas sebentar tadi. Jadi seperti yang saya maklumkan pada awal rancangan tadi, kita buka kepada sesi soal jawab. Tadi first round ni, betul? Yeah. Jadi kita pergi kepada second round. Jadi sekiranya ada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, boleh kemukakan. Dan yang mana bagi mana-mana anggota yang mengikuti secara live FB, boleh bertanyakan soalan di ruangan komen. Jadi kita menunggu. Kita buka sekiranya ada. Ada eh? Okey, ada. Ada soalan. Jadi saya Azlina binti Abdul Aziz nak tanya pada Ustaz mengenai pada zaman era globalisasi ni, kita perhatikan ramai umat Islam yang berpuasa tapi akhlaknya macam orang yang tidak berpuasa. Seperti contoh, tidak menjaga lisan, adab dan solat. Jadi macam mana kalau begitu Ustaz? Adakah pahala puasanya berkurang? Terima kasih bagi Ustaz. Terima kasih. Baik, ada orang yang puasa tapi tak sembahyang. Bukan semua lah. Tapi tak sembahyang, subuh tak sembahyang. Dia sahur pukul 2 pagi. Sahur 2 pagi bukan sahur, tu nama dia mentera darah nama dia. Sahur ni
50 ayat Quran yang dibaca sebelum masuk subuh. Jarak dia. Jadi akak-akak balik rumah kan, ambil 50 ayat Quran baca. Berapa lama? 50 ayat ni kita mungkin ambil masa dalam 10 hingga 15 minit untuk habiskan 50 ayat. Itulah waktu sahur. Mungkin dalam 5:30 pagi sampai 6-5 minit kita diipuh sekarang ni. Bukan pukul 2 pagi, 3 pagi, itu tidak dikira sahur. Tujuan dia makan awal supaya dia boleh tidur balik lepas dia makan. Akhirnya dia terlepas sembahyang subuh. Puasa buat, subuh tak buat. Macam mana nak dapat pahala? Tiang agama tak buat, macam mana nak ikat dinding, bata dan sebagainya. Bila tiang tidak ada, mustahil kita boleh bina sebuah bangunan. Begitulah bila sembahyang tak dibuat, macam mana Allah nak terima puasa? Satu. Ada yang buffet Ramadan tapi tak sembahyang maghrib. Makan daripada 7.25 tu sampai 8.35. Dia kata bayar Ustaz RM99 9 kupang. Takkan tak makan. Makan betul-betul. Ambil duduk, bangkit duduk. Lah maghrib terlepas. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab tu saya syorkan pada tuan-tuan, waktu yang cantik ataupun pergerakan yang cantik dalam ibadat puasa kita ni bermula bila? Bermula daripada waktu bersahur. Bermula pada waktu sahur. Ambil waktu sahur tu hampir kepada subuh. Okey? Dan makan kurma. Ada yang kata jangan makan nasi. Kita orang Melayu tak makan nasi, gigil lah. Esok pergi kerja duk kata-kata. Makanlah nasi pun masalah. Tapi jangan lupa ambil kurma. Kurma apa yang paling bagus? Ajwa. Nombor 2, Majdul. Nombor 3, Safawi. Nombor 4, Mariami. Ada 4 kurma yang paling cantik sekali. Pertama, Ajwa. Kedua, Majdul. Ketiga, Safawi. Keempat, Mariami. Kelima, Yusuf Tayo. Yang tu dah, yang tu iklan. Baik, minum air. Jangan tak minum air. Okey. Kemudian selalu orang pergi pasar Ramadan pada waktu petang. Tuan-tuan, di antara benda yang kita tak boleh nak kawal ialah apabila selepas daripada asar. Benda yang kita tak boleh nak kontrol sangat otak kita ni, pada masa itu otak kita berada dalam keadaan yang lemah, ialah selepas asar. Sebab tu bila orang pergi membeli belah selepas asar, apa yang dia tengok semua dia nak beli. Kuih limah dia beli, kuih lemah dia beli, roti john dia beli, ayam percik dia beli. Padahal dia tahu dah takkan habis makanan tu, takkan habis. Tapi kenapa dia beli? Kerana dia membeli pada waktu itu, waktu yang memang tak boleh nak kontrol. Baik, jadi kalau boleh cari jalan. Waktu bila yang sesuai, yang paling sesuai ialah tuan-tuan masak sendiri pada bulan itu. Nombor 2, bawa RM10 je pergi pasar Ramadan. Selesai masalah. Habis RM10 balik. Okey. Suami tarik tangan isteri, dah bla 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 bla. Kalau tuan-tuan ikut sampai ke hujung tak selesai. Yang kedua, bila berbuka, makan kurma dulu. Kemudian minum air. Lepas tu pergi sembahyang maghrib. Selepas tuan-tuan sembahyang maghrib, baru tuan-tuan makan nasi. Kemudian tuan-tuan akan nampak
macam mana nikmatnya tuan-tuan berbuka. Lepas makan kurma, tuan-tuan minum air 2-3 biji kurma, sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib baru makan. Makanlah tuan-tuan. Dan selepas makan, apa nak buat? Mandi. Dan mandi dengan air sejuk, bukan mandi dengan water heater. Kalau boleh ambil ais batu, campur dalam baldi, mandi. Tuan-tuan akan rasa segar sangat badan tuan-tuan. Maka tuan-tuan boleh sembahyang tarawih. Tuan-tuan takkan mengantuk. Cuba buat tuan-tuan. Dan selepas 10:30 malam, tidak lagi makan. Cukup. Nanti sahur. Sahur kan baru makan balik. Ini tuan-tuan sistem yang orang mengkaji bagaimana nak melahirkan puasa yang hebat badan dia. Tak ada letih, tak ada penat, tak ada terjejas. Bila itu daripada sudut fizikal, kita jaga badan kita untuk menjadikan puasa kita ni maintain sepanjang hari. Saya semalam ceramah di Balai Polis ni, IPK Kuala Kangsar, IPD Kuala Kangsar. Saya rasa penat, Cik Effendi, penat. Sebab kena hujan. 2-3 hari kena hujan. Saya ni, walaupun puasa, macam tak puasa ceramah. Hari apakah? Saya ceramah 9:30 pagi dekat Fama di Selayang. 12:30 hari ceramah dekat Hospital Sungai Buloh pula. Sehari 3-4 kali ceramah macam tak puasa. Dia orang tanya saya, ustaz sihat? Ceramah punya banyak. Puasa dah ustaz ni? Saya kata alhamdulillah saya puasa. Jadi macam mana tenaga boleh kuat? Ceramah jauh-jauh pula tu. 3-4 tempat sehari. Saya kata Allah bagi tenaga. Tapi itulah yang saya buat. Waktu saya buka puasa, saya makan ini. Waktu ni saya makan ini. Dan elakkan minum jus ketika berbuka puasa. Kita tengok jus tembikai. Oh, pi pasal Ramadan. Dia pula cerdik, buah gambar pula dekat balang. Kita tengok tu berhenti. Pi ke depan, patah balik. Elakkan jus. Nak makan tembikai, makan mentah-mentah dia. Bukan dengan jus. Jus apple ke, jus mempelam dan sebagainya. Itu nak jaga badan supaya sihat. Ni nak jaga pahala ni, macam Puan Azlina tanya tadi. Nak jaga pahala tu yang saya kata tadi. Jaga integriti puasa. Puasa ni lah yang nak menyebabkan aku di hari kiamat masuk syurga. Tapi kalau aku mengata pada orang, pahala aku pergi kat dia. Tak ke bodoh kita. Puasa teruk-teruk, pahala sedekah ke orang. Sebab tu akak-akak, kalau akak-akak kena ngumpat bulan puasa ni, diam sudah. Dalam hati cakap, alhamdulillah, aku dapat pahala free. Tak payah kita balas balik. Mana boleh ustaz, dia kata kat saya, setibai lah dia balik. Ni yang kita duk tengok dalam YouTube ni. Dia kata kat aku kata dia balik. Betul? Dia kata. Aku pun apa lagi, aku kata kat dia. Aku kata. Bila nak habis ni, duk kata. Sebab tu bila orang mengata pada kita, diam. Inni sa'im, aku puasa. Pahala hang bagi kat aku. Jadi kita yang mengumpat, kita yang memfitnah pada orang, kosong pahala. Sampai di hari kiamat, kita ni banyak pahala padahal kita tak buat. Buka dalam kitab-kitab. Dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Dia tanya pada Allah, ya Allah, aku tak pernah pergi haji. Kenapa aku dapat pahala haji? Aku tak pernah pergi umrah. Kenapa aku dapat pahala umrah? Rupa-rupanya amalan-amalan yang dia buat itu seolah-olah dia mengerjakan amalan-amalan yang mendatangkan pahala-pahala yang besar. Macam kita, dia kata aku tak baca Quran pun.
Tak baca Quran banyak pun pasal apa banyak pahala ni? Rupanya orang yang baca Quran banyak tu mengumpat pada kita. Dia tak baca Quran tadarus bulan Ramadan. Sadaqallahul azim. Kita berdua je lihat ya, tahulah. Dia orang ni langsung tak baca. Apa nak jadilah dia orang ni? Dia tengok mati gamaknya Siti Pah tu. Tak tahulah Siti Pah tu. Dia tak tahu bacaan tadarus dia tadi dapat kat Tipah. Kamu nak baca je lah. Pasal kamu nak tengok orang tu tak baca, orang ni malah baca. Lantak ke dia? Ni penyakit kita ni tuan-tuan. Semayang terawih. Habis-habis 5 orang aja. Nampaknya kita berlima je tuan imam. Apa nak jadi orang kampung ni? Nak masuk neraka gemak ni. Neraka dia belasah tuan-tuan. Jangan cakap macam tu. Jaga semayang kau. Salah satu punca pahala hilang mulut. Tapi sekarang ada satu lagi mulut. Mulut tu tak ada bunyi pula. Yang mulut di atas ni ada bunyi. Satu lagi mulut, nama dia tangan. Tangan menulis dalam Facebook, dalam TikTok. Yang ni yang banyak hilang pahala ni. Komen-komen yang ditulis, yang duk share benda haram, share benda fitnah, duk kutuk orang. Ni dia. Apa yang berlaku semua kita nak komen. Kita tak tahu hujung pangkal. Bila viral, kita kutuk. Kes profesor. Kita tak tahu hujung pangkal. Ya, profesor apa itu? Kecoh. Kamu orang mana? Ayah kamu kerja apa? Nampak? Kita punya duk komen. Tu boleh masuk kat lung sebut E lagi. Lung satu hari ke? Belum masuk makcik kita tu. Ku ikhlaskannya. Belum masuk tu lagi. Semua benda ni kalau kita duk komen ni tuan-tuan, habis pahala kita. Allah. Dia setiap hari akan keluar benda-benda ni. Setiap hari akan keluar. Dan kerja kita pula ni dia. Komen. Kita tak tahu hujung pangkal. Sebab tu, jaga betul-betul pahala ni. Jaga pahala puasa. Jangan sampai pahala kita tadi dapat ke orang. Satu, tak diterima. Tak semayang. Dua tadi pula, pahala berpindah. Buku catatan. Sampai di hari kiamat, tak ada catatan pahala untuk kita. Sebab kita mengata pada orang. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Sekali lagi pencerahan yang agak bernas daripada yang bagi Datuk Ustaz. Okey, bagi Datuk, kita ada soalan daripada FB Live iaitu daripada Husaini Zainal. Soalannya, Ustaz, saya ingin bertanya, boleh kongsikan untung dan rugi dalam bulan Ramadan? Terima kasih Ustaz. Baik, untung dan rugi dalam bulan Ramadan. Untungnya sikit buat, pahala berlipat kali ganda. Mana ada tawaran istimewa macam ni? Sekali buat, dinaikkan darjat 70 kali ganda. Ada yang letak 10 sampai 700 kali ganda. Untung. Okey, pahala untung tuan-tuan. Sampaikan pahala kita. Yang sunat dapat pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Ini untung yang berlipat kali ganda. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang berpuasa diampunkan dosa-dosa dia. Jumaat dengan Jumaat ni, seminggu ni Allah hapuskan dosa dia. Besok Jumaat sampai Jumaat minggu depan, Allah hapuskan dosa. Selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Ramadan dengan Ramadan tahun depan, Allah hapuskan dosa kita. Selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Sebab itu bila datang Ramadan, kita kena seronok. Jangan duk masak. Kenapa masak ni? Lapar apa lagi? Astaghfirullahalazim. Tak adanya mati puasa. Seorang lelaki-lelaki dituduh mati kerana berpuasa. Tak pernah dengar tuan-tuan.
Apa kejadian hang ni, takut benda dengan puasa ni. Puasa dia nak menghapuskan dosa pun hang tak suka. Biar kalau boleh Ramadan ni tiap-tiap hari pun tak apa. Pasal dosa kita banyak. Banyak dosa. Sepatutnya Ramadan bulan berjimat. Rugi je kita hari ni, kita twist ibadat kita ni. Jadi kok lain. Tutang situ rugi kita ni. Contoh saya buat. Nabi suka kalau kita ni berenang. Nabi suka. Tapi hari ni siapa-siapa yang nak berenang kena pakai bikini. Kak Leha pakai tak berenang. Haji Bidin lagi tak berenang. Pak saya kena pakai spender saja untuk imam. Siapa yang tetapkan syarat kalau nak berenang mesti pakai pakaian renang? Sedangkan Nabi suruh berenang. Tuan-tuan ingat banjir di Selangor, banjir di Pahang sampai ke Bumbung. Masa itu mana yang penting? SPM ke berenang? Sijil SPM ke berenang yang penting? Kalau tuan-tuan karam di laut, lemah di laut, lemah di sungai, ABC penting atau berenang yang penting? Berenang yang penting, kemahiran hidup. Tapi sekarang kita susah nak berenang. Kita tukar benda itu. Yang kedua, nak bagi fokus, dia kena memanah. Kelebihan memanah ni tuan-tuan, dia bagi fokus. Di BI ni kalau ada staff yang tak fokus, suruh masuk kelas memanah. Ramai staff kita yang bermasalah. Dia tak fokus dengan kerja. Dia stres, dia bawa masalah di rumah, mari ke pejabat. Dia tak boleh nak fokus dengan kerja, dia duduk menung je. Orang macam ni, pergi ambil panah, gimana? Jangan dia manah pegawai tu sudah. Tu gila orang nama dia. Melekat di punggung hamba Allah tu. Sebab dengan memanah ni, dia menjadikan kita fokus. Dia tak peduli apa dah. Dia hanya nampak fokus. Dia nampak anak panah tu ya. Dia tembak. Tapi sayang tuan-tuan, ia jadi juara memanah orang Korea. Orang Korea terror gila memanah. Kita selalu tengok K-pop, handsome gila K-pop. Itu filem. Nak tengok reality punya Korea, tengok waktu memanah. Tu dia lah orang Korea sebenarnya. Badan begini. Dalam K-pop handsome gila, bila memanah lain macam pula orang Korea ni. Jadi tuan-tuan, memanah tu menjadikan kita ni elok. Tapi sayang tuan-tuan, hari ni kita tukar memanah, pergi ke funfair, tembak teddy bear. Berjudi situ pula lah. Akhirnya orang tak minat dengan memanah. Yang ketiganya, berkuda. Berkuda tu menjadikan badan sihat. Berkuda ni menjadikan orang yang naik kuda tu hati dia bersih. Sebab binatang yang boleh rasa orang yang naik kuda tu hebat, bagus, hati dia baik, ialah kuda. Tuan-tuan kalau cakap besar, tuan-tuan naik kuda, dia terajang tuan-tuan turun. Sungguh lah. Biasa naik kuda tak ada apalah. Cuba naik batu, dia buah kan jatuh ke tuan-tuan. Tapi kalau kita orang baik, dia tahu orang ni baik. Tuan-tuan arah saja kuda, tarik ke sini, berhenti. Pusing ke kanan, pusing ke kiri, tepuk saja, pegang tertengkuk dia. Semua dia itu ada kontak dengan si penunggang dan si kuda. Menjadikan kuda tadi, dia suka bawa. Dan orang ni memang akan jadi orang yang baik. Dia melatih kita jadi orang baik. Tapi sayang tuan-tuan, menunggang kuda hari ni jadi tempat judi. Kamu kerja di mana? Race horse. Oh, judilah. Kita tak minat berkuda. Jadi kalau boleh tuan-tuan, setiap sekolah ada padang kuda, ada tempat memanah, supaya budak-budak jadi baik. Budak-budak sekolah boleh jadi fokus dalam pelajaran. Kalau di sekolah tak boleh buat, di pejabat kita boleh buat. Staf kita petang-petang pergi belajar berkuda, supaya latih hati jadi baik. Sebab masa budak-budak saya belajar berkuda, di sekolah saya tu belajar berkuda,
Ada satu budak tu dia kata, Allah, senang je naik kuda ni, bukannya susah. Dia lompat atas kuda tu berjalan 2-3 tahun, kuda tu buang dia. Pasal apa? Pasal hang cakap besar. Pasal apa? Pasal kuda tahu hang naik atas aku, hang tak ikhlas. Jadi kita menukar apa yang Nabi suka kepada benda lain yang akhirnya kita tak buat. Begitu juga dengan Ramadan. Kita menukar sesuatu benda kepada benda lain. Bulan Ramadan adalah bulan ibadat. Kita tukar. Bulan Ramadan adalah bulan shopping. Rugi kita. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita beribadah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menteka darah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita buat ibadat. Bulan itulah kita fikir nak tukar baju sana, tukar langsir sini. Akhirnya ibadat kita tinggal. Sedangkan ni bulan ibadat. Kau nak shopping, kau pergi bulan lain. Itu rugi kita, tuan. Rugi sungguh. 10 malam terakhir dah minta maaf. Tak pergi dah masjid. Opah nak minta maaf lah ya aku. Esok aku tak datang dah. Tipah minta maaf lah. Kan ada 10 malam lagi opah. Dia aku nak buat kuih. Sanggup tak semayang terawih dah sebab nak buat kuih. Nabi tak suruh pun buatlah kuih 10 malam terakhir. Ada adalah hadis dia. Tak ada. Nabi kata carilah Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Tapi yang itulah yang kita buat. Pi dekat UO, pi dekat tepat UO nak lelong kuih. Beratur begini nak lelong kuih. Padahal kuih daripada lelong tu rasa sama. Cuma bentuk je lain. Bentuk semperit, bentuk panjang lebar ni. Bila makan, makan sama. Yang tu yang kita rebut. Akhirnya tak makan pun sampai raya haji. Masih ada lagi kuih tu. Jom tuan-tuan kita ubah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk ibadat. Bukan bulan untuk enjoy. Makan-makan, lepak-lepak. Hari ni orang dah tukar bulan Ramadan jadi bulan makan. Paling banyak belanja bulan ni. Patut bulan ni paling jimat. Cukuplah ada 2 lauk sudah buka puasa. Ini sampai ekstra meja awak mari sambung macam pergi kedai tom yum. Sambung meja. Tuan-tuan pernah dengar sambung meja tu? Awak mari meja depan, tak depan, lauk penuh. Yang nak makan 3 orang. Hak anak kecil-kecil dia tak makan dah. Tapi kita beli segala-gala. Buang saja. Kalau boleh kita buat peraturan lepas ni. Ni baru 4-5 hari kita puasa. Belum jauh lagi. Jom bang, kita kontrol perbelanjaan kita. Jom bang, kita puasa elok-elok. Jom abang, kita kontrol makanan kita ni. Sepatutnya bulan Ramadan bulan sihat. Bukan bulan naik darah tinggi kencing manis. Wallahualam. Yang bagi Datuk. Jadi saya rasa kita mungkin sempat ke soalan yang ketiga dan mungkin yang terakhir daripada FB Live dia itu Rosnani. Soalannya, makan lambat-lambat boleh ke Ustaz? Macam saya bersahur pukul 5.15 pagi, makan lemah lembut pukul 5.55 baru siap. Jadi saya rasa lebih kepada dia melambat-lambatkan waktu sahur. Ya. Boleh. Baik, yang perlu disegerakan berbuka. Bukan maknanya disegerakan 4 minit. Ya benar, faham, tak faham sudah. Itu di Sabah 4 minit dia azan dulu. Oh silap tuan-tuan. Semua kena qada balik hak buka puasa 4 minit awal. Radio siarkan azan 4 minit awal. Pok-pok tu hai. Hari ni air apa nak makan tuan-tuan. Kena qada balik lepas raya ni. Buat macam mana silap. Jadi ekor pun dah minta maaf. Sebab tu tuan-tuan kena sabar banyak-banyak ketika berbuka. Kadang-kadang kita tengok pada bank di masjid kita. Kita tak tengok jam kita. Kadang Tok Bilal tu pun puasa, lapar, duk kelabu tengok ni. 7.15 dia kata 7.25. Kita pula asal dengan banknya buka. Ada yang tidur, azan asar,
Buka puasa dah. Ya Allah, dah azan. Kan sama waktu maghrib dengan asar, hujung dia, daun panjang tu. Sabar sat dulu. Tambah hari ni tuan-tuan, banyak orang nasihat. Nak buka puasa tu, tengok dulu cahaya matahari. Sebab ada waktunya matahari masih ada lagi. Macam-macam sekarang tuan-tuan. Disegerakan berbuka. Maknanya bukan buka puasa pukul 7. Abang, mau pukul 7. Ustaz Kazim cakap dekat semalam, berbukalah awal. Bukan. Maksudnya bila masuk waktu, kau makanlah. Jangan bila masuk waktu masa itulah kau pergi bancuh air, kau pergi tumbuk sambal, kau lepak dulu, duk main Facebook dulu. Kalau ada WhatsApp dulu, mak, buka puasa mak kejap, mana WhatsApp ni. Makruh perbuatan tu. Pergi makan dulu. Yang kedua, dilewatkan bersahur. Itu sunatnya, dilewatkan. Dia bangun 5 suku, dia makan sahur, dia makan pelan-pelan sampai 5 baru dia habis. Oi. Kalau jadi anak dara tu payah. No. Orang tua-tua no, dia nak anak dara hak cekap. Dulu-dulu kalau nak minang anak dara, depa duduk di bawah rumah. Nak tengok anak dara tu jalan je nak. Bunyi gergang lain. Kalau anak dara tu jalan pelan lain. Okey. Orang suka anak dara tu cepat buat kerja. Main lembut lembai ni kata, "Hang ni bila nak habis?" Sebab tu ada anak dara dia makan lembut. Aku nak ngemas ni, bila nak habis? Sebab tu ada masa perlu segera, ada masa perlu cepat, ada masa perlu lemah lembut. Lemah lembut tang mana? Lemah lembut berhati-hati dalam menerima perkhabaran. Bila orang bagi tahu pada kita, siasat dulu. Itu lemah lembut. Lemah lembut sebelum nak bercakap, fikir dulu. Cakapnya fikir dulu, jangan main sedap cakapnya. Lemah lembut dalam bertindak. Jangan kita ni terlalu gopoh. Tapi dalam kerja yang tertentu, dalam perbuatan yang tertentu, kita kena jadi cekap. Kalau makan sahur daripada 5.15, 5.55 baru nak habis, tu terlalu lemah lembut nama dia. Okay, jadi saya syorkan, bersahurlah 5.30, habislah 5.55 tu, sudah. Hak lain tu pilih buat kerja. Jadi nak buat tu buat apa ustaz? Buat tahajud 2 rakaat, buat taubat 2 rakaat, buat hajat 2 rakaat. Bangun pukul 5, pergi buat tahajud. Pergi buat tahajud. Kita tak pernah buat tahajud dengan suami kita, dengan isteri kita. Pergi buat. Saya suka nasihat lagi sekali. Kalau tuan-tuan nak makan sahur, kalau benda tu nak dimasak selepas pukul 10 malam, benda yang kena elakkan ialah membubuh garam pada makanan tu. Masak dulu, tapi tak payah bubuh garam. Bila nak bubuh garam? Bila tuan-tuan hangatkan lauk besok pagi pukul 5.30 tu, tuan-tuan hangatkan, baru tuan-tuan bubuh garam. Itu bagaimana nak bagi sihat badan. Sebab ada orang bila nak makan sahur, dia masak siap-siap dah. Esok pagi dia hangatkan saja. Kurang cantik kalau tuan-tuan buat macam itu. Malam masak dulu. Tapi ada benda yang tuan-tuan kena simpan. Apa dia? Garam. Garam dibuat, diletakkan waktu kita hangatkan makanan pada waktu pagi. Dan cara menghangatkan makanan bukan dengan api yang garang. Hangatkan dengan api yang perlahan saja untuk menghangatkan makanan bersahur. Bukan sekali buka, naik jelaga habis rumah. Bukan. Kalau kita belajar cara masak, cara menghidupkan makanan kita, insya-Allah tuan-tuan boleh jadi sihat. Jadi saya syorkan kita bangun pukul 5, kita semayang hajat, minta supaya Allah pelihara keluarga kita.
minta dipelihara iman kita, minta supaya benda-benda jahat tak sampai pada kita. Kita sembahyang taubat suami isteri, kita banyak dosa, dan kita buat tahajud 5:30 baru ke dapur, hangat mana patut, bancuh mana patut, sahurlah. InsyaAllah Allah bagi kesihatan dan kekuatan untuk besoknya. Wallahu a'lam. Atas pencerahan yang diberikan. Jadi penerbit maklum ada sikit masa ni Ustaz. Baik. Saya rasa saya buka satu lagi soalan lah kepada audien di dalam Dewan Azlan ini. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Saya Selamat. Abdullah daripada Jabatan Pembendaraan. Nak bertanya satu soalan ni Ustaz. Ya. Adakah kita boleh berbuka puasa bagi mereka yang lapar dan dahaga kerana bekerja dan digantikan dengan beras sebagaimana yang dibenarkan kepada golongan tua? Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dia ada beberapa orang yang diharuskan berbuka. Pertama, orang yang musafir. Tapi macam kita sekarang ni musafir, naik kereta, aircon pula. Driver bawa kita, kita duduk sebelah, duduk belakang. Kalau kita tak buka pun tak apa. Okey. Yang penting ni ialah nu pada driver. Driver bas, driver kapal terbang. Daripada KLIA pergi Kota Kinabalu, pergi pula Jakarta, patah balik KLIA. Kalau dia hypo ke apa ke, satu kapal terbang belakang dia, maka harus dia berbuka. Jadi macam kami ni Ustaz, awak pun musafir bolehlah buka. Walaupun awak tak bawa kereta. Tapi kalau awak berpuasa, tak apalah sebab awak tak penat. Duk tidur je. Yang kedua, orang mengandung, orang yang menyusukan anak. Ini diharuskan untuk dia berbuka. Kemudian, untuk yang uzur, yang sakit. Dan sakit ni pula ada dua jenis. Sakit yang tidak boleh sembuh. Memang tak ada harapan sembuh dah. Seperti orang gila. Orang yang lumpuh. Memang dia ni Ustaz, doktor kata macam inilah dia. Takkan sembuh dah. Tak apa. Yang ni bayar fidyah. Satu hari bayarlah fidyah. Besok bayar lagi. Bayar dekat dia. Yang kedua, orang yang sakit dan ada harapan untuk sembuh. Hari ni dia tak puasa. Nanti bila dia dah sihat, dia qada balik. Jadi sakit tadi, jenis sakit yang pertama tadi, memang tak ada harapan lah. Misalnya opah kita duduk di kampung dengan tua dia, sakit pula, maka kita bayar fidyah saja. Tapi kalau kita ni sakit, aksiden, kaki patah lah apalah, duduk hospital tu, tak boleh puasa. Okey, nanti awak qada selepas awak sihat nanti, selepas raya. Yang seterusnya, orang yang bekerja keras. Kerja teruk, buruh apa benda, panjat bangunan, tak pun kerja tebang bala. Duk lautan tebang bala. Maka hari tu dia terpaksa buka puasa sebab bulldozer yang duk tolak balak tu rosak. Jadi dia lah yang kena tolak balak tu. Maka dia pun terpaksa lah buka. Jadi ini orang yang kerja keras. Saya banyak kawan-kawan saya, arkitek lah, apalah, engineer lah. Jadi tuan-tuan, di India, dia kata bila buat satu bangunan, boleh mereka guna mesin, boleh mereka guna alat. Nak naik bata, nak naik simen, guna lift. Tapi dia orang tak guna Ustaz. Dia orang guna tenaga manusia. Bawa bata naik ke atas, bawa besi naik ke atas, bawa simen. Jadi dia tanya dekat orang, kenapa? Dia kata inilah satu cara kami nak bagi makan rakyat kami. Kalaulah kami guna alatan
Apa mereka nak makan? Mereka tak ada kerja. Jadi kami buat kerja macam ini supaya bagi peluang kepada mereka untuk mereka bekerja. Allahu Akbar. Tapi bayangkan nak buat bangunan tu. Pikul betul. Buka puasa. Buat je nak. Tak kerja kan nak makan apa? Anak-anak bini hang. Sebab itu tuan-tuan, keadilan itu bukan letaknya dalam buku. Keadilan tu letak dalam hati nurani. Buku dia tak boleh cerita keadilan hakikat dia. Dalam hati kita ni yang nak melihat keadilan. Allahu Akbar. Jadi bagi orang yang berpuasa, yang berbuka puasa kerana letih ataupun kerja dia keras tadi, bukalah. Nanti habis dia bulan Ramadan, qadaklah balik puasa. Okey, qadak balik untuk ganti balik puasa dia. Habis itu macam mana nak qadak ustaz? Memang kerja dia tiap-tiap hari teruk. Ambillah cuti. Carilah jalan macam mana nak buat. Takkan nak kerja 24 jam, kerja tu tolak kayu balak. Ada masa 11 bulan untuk ganti balik 10 hari yang tinggal. Serupa orang perempuan. Serupa orang perempuan. Dia sakit, Allah Ta'ala bagi dia uzur. 7 hari dia tinggal. Nanti qada lah balik. Macam mana nak qada ustaz? Tiap-tiap bulan saya datang uzur. Takkan tiap-tiap hari hang datang uzur. Hari tak uzur tu hang qada lah. Ada 11 bulan lagi untuk qada. Ni tak. Bila sampai bulan Syaban baru duk menggelepar tangan. Ya Allah, lagi 4 hari ya Allah. Oh, sempat ke ni ya Allah? 11 bulan tu hang buat apa? Saya fikir. Allah kata apa? Allah ni dia tak akan susahkan kita. Yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dia nak supaya kamu senang dan dia takkan menyusahkan kamu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi bagi Datuk, kita ke soalan yang terakhir daripada soalan di ruangan komen FB Live daripada Anis Recipes. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, saya nak tanya, adakah puasa terbatal sekiranya kita melakukan nasal swab untuk COVID-19 test? Terima kasih Ustaz. Baik, dulu-dulu ulama-ulama kita dalam kitab-kitab lama, dia kata korek hidung batal puasa, korek telinga batal puasa. Tapi mari ustaz-ustaz muda ni dia kata apa korek hidung batal puasa, apa. Padahal ulama-ulama Nusantara ni, khususnya ulama petani ni bukan bodoh. Dia kaji dulu baru dia tulis. Kita hari ni jenis kita ni pandai-pandai belakang. Korek hidung, sekadar korek tepi ke hujung-hujung ni tak apa. Jarang kita korek hidung habis jari. Tak tahu kalau tuan-tuan korek hidung pergi ke dalam ni. Tetapi bila mari swab, dia bukan sini, dia nun ke dalam. Tu dia. Satu, dia duduk gelojoh dalam tu pula. Hak tu kita sekbek ni perempuan. Satu, ni hak dalam, hak mulut. Dia ada dua, satu hidung, satu mulut. Hak mulut tu lepas pada tekak. Tuan-tuan. Okey, yang tu ulama-ulama petani, kitab-kitab lama duk bincang ni. Tapi kita masa tu kita tak jumpa lagi suap-suap menentang apa semua ni. Kita kata apa korek hidung memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka apa ni? Sekarang baru kita nampak tu dia rongga terbuka lah. Tu dia yang kata rongga terbuka.
Saya ni hidung jadi luas. Sebab tiap-tiap kali masuk TV, waktu PKP apa semua dulu, waktu tu lah kena jolok hidung. Loh. Dia kembang hidung ni. Ubang besar. Berapa puluh kali buat saya pun tak tahu kan. Sebab masa itu bukannya ada saliva test, tak ada. Masa itu macam tu. Sehari sebelum masuk TV, kena hantar laporan. Tak pun dia buat dekat sana, dekat stesen TV tu. Depa ada unit depa khas. Menujolok situ. Baru boleh masuk TV. Oh, tuan-tuan. Sekarang kita dah ada saliva tu. Tak apa, senang lagi. Tak payah nak jolok. Jadi, kita kena rujuk kepada majlis fatwa untuk menentukan sama ada batal atau tak batal PCR kita. Untuk jolok hidung sampai ke atas dan jolok di sini. Saya tak naklah cakap mah. Tuan-tuan buka di dalam majlis fatwa punya jawapan. Di situ ada. Tapi kalau orang tanya ustaz macam mana? Di situlah gunanya kita lama-lama dulu memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka, hidung ke, mulut ke, membatalkan puasa. Tu kita lama dulu. Hak kita duduk baca. Jadi kalau tuan-tuan sayang pada hak puasa kita, sendiri fikir. Saya tak nak bagi jawapan. Okey, wallahu a'lam. Kita dah berada di penghujung rancangan Mungkin Datuk. Jadi seperti yang ceramah yang telah disampaikan tadi, sebenarnya banyak dalam kita menjalani ibadah berpuasa ni banyak kelonggaran. Bukannya banyaklah, terdapat juga kelonggaran yang diberikan terhadap orang-orang yang berpuasa. Walau bagaimanapun, selain itu kita haruslah menjaga adab-adab berpuasa supaya dan juga menjauhi perkara-perkara yang dilaranglah ketika berpuasa, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya rakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Bagi Datuk Ustaz Kazim Ilyas atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan saya harap semoga selepas ini kita akan bertemu lah Ustaz di slot motivasi pagi. Dan sekali lagi saya rakamkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari-hari yang menyertai program pada pagi ini juga, masuk pengurusan tertinggi MBI. Terima kasih kerana hadir, memberi sokongan. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir untuk bersama-sama menjayakan dan menginarahkan program kita pada pagi ini. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.